Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua para penonton yang menonton kita di Facebook Live Amanah Saham Nasional Berhad. Kita masuk ke sesi yang kedua bersama saya, Syahril Sarafuddin, dalam Fiesta Labur PNB at Home. Pagi tadi sejam kita dah cerita tentang NFT, Non-Fungible Token, dan banyak benda lah yang kita cerita. So kita harapkan tuan-tuan dan puan dapat banyak manfaat pada pagi tadi. Dan untuk sesi petang ni sebenarnya kita nak bersama untuk bercerita pelbagai maklumat dan juga panduan berkaitan pengurusan wang dan pelaburan untuk membantu anda membuat keputusan pelaburan yang lebih tepat untuk merealisasikan matlamat yang diidamkan. Jadi sebenarnya kan para penonton semua, tidak ramai antara kita yang sedar bahawa antara perkara yang penting dalam pengurusan kewangan ialah elemen yang berkaitan dengan pengurusan perwarisan, dan sebenarnya pengurusan perwarisan ini berkait rapat dengan isu harta pusaka. Ini benda yang sangat penting bila sebut tentang pengurusan harta pusaka. Memanglah kita tak tahu bila ajal kita akan diambil. Jadi sebelum sampai ke tahap itu kena buat preparation lah. Kadang-kadang orang kita ni dia bila bercakap tentang kematian ni dia segan. Tak payahlah cerita lagi. Even suami dan isteri pun bila sebut tentang kematian ni, abang ni kenapa ni? Dia jadi macam tu. Sedangkan bercerita tentang perkara ini di peringkat awal bagus. Kalaulah berlaku sebarang kematian dan sebagainya, maka kita ada preparation yang baik untuk waris kita sebenarnya. Jadi kalau nak disebut juga tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya bukan sedikit harta umat Islam yang dibekukan kerana isu harta pusaka ni. Malahan angka menyebut 90 bilion telah pun dicapai pada tahun lalu, yang mana 90% daripadanya membabitkan orang Melayu itu sendiri. Dan masalah ini masih berlarutan kerana keengganan kita untuk berbicara secara terbuka mengenai pengurusan harta ketika masih hidup. Sedangkan pengurusan harta selepas pemilik meninggal dunia sebenarnya agak sukar kerana adalah proses, syarat dan sebagainya. Jadi itulah perkara-perkara yang kita akan bincangkan pada hari ini. Jadi semua para penonton yang menyaksikan kita di Facebook Live, anda boleh tulis cadangan ataupun mungkin persoalan yang anda nak ajukan kerana kita ada seorang tetamu yang sangat istimewa nak berbicara tentang tajuk kita pada hari ini. Kepada anda yang baru saja bersama kami di Fiesta Labur PNB at Home, anda boleh share dan juga bagi tahu kawan-kawan supaya lebih ramai lagi yang boleh manfaat besar daripada perbincangan kita pada hari ini. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, saya jengah-jengah dekat komen lepas ni kepada anda yang mungkin akan tulis di ruangan komen, nanti saya bacalah soalan-soalan anda kepada tetamu kita pada hari ini. Jadi untuk membincangkan isu ini, jom kita akan bersama dengan seorang tetamu yang istimewa. Ini dia tetamu yang akan kita perkenalkan pada hari ini, tidak lain dan tidak bukan dengan tajuknya urus harta elak sengketa ganjaran selamanya. Tajuk lain macam Kita nak bersama dengan Puan Norzabita binti Muhammad Noor yang merupakan seorang peguam di firma Guaman Norzabita China & Co. Dan tajuk ni tajuk tak asing lagi untuk Puan kot Selalu bercakap pasal ni. Ya, saya betul. Puan sihat ke? Alhamdulillah saya sihat. Masuk kategori alumni tak? Saya dah alumni tau. Oh, ya ke? Dah, belum. Belum. Alhamdulillah. Nauzubillah. Kita orang ni dah masuk kategori alumni COVID-19. So alhamdulillah lah sekarang dah sihat lah. So harap-harap sihat selalu lah. Alhamdulillah. Sihat setakat ni. Okey. Saya rasa bila sebut tentang pengurusan harta pusaka ni banyak soalan dan semua puan pun dah selalu bercerita tentang hal ni. Tapi sama juga macam NFT tadi, saya cakap di peringkat awal, kita kena berlaku adil kepada orang yang tak tahu. So nak minta izin untuk cerita benda yang mungkin dah pernah cerita sebelum ni, kita kena ulang. Moga-moga banyak ilmu yang kita boleh cerita selepas ini. Angka tadi betul puan 90 bilion harta yang dibekukan melibatkan 90% sehingga Melayu. Sehingga ke hari ini. Ya, saya. Allah. Dan soalan pertama saya, bila berlaku kematian, kenapa harta ni dibekukan? Tidak dimudahkan untuk waris dan anak-anak terima harta pusaka ni puan. Sebelum saya nak jelaskan kenapa tu, kena faham apa maksud dibekukan. Sebab kalau kita kata dibekukan ni orang faham, contohlah apabila si mati meninggal dunia, yang ditinggalkan adalah harta alih dan tidak boleh alih. Harta alih ni maknanya duit dalam akaun. Harta tidak boleh alih ni kebiasaannya tanah, rumah.
fahaman orang awam juga. Kadang-kadang fahaman ni berbeza. Ada yang faham macam, oh dibekukan, rumah tu ada tanda seal ke, tak boleh masuk ke? Tidak sebenarnya. Dibekukan bermaksud maknanya menahan secara sementara. Sehinggalah ada proses yang dijalankan. Jadi kepada waris-waris, contoh ada seorang lelaki meninggal dunia, kemudian ada anak-anak masih kecil, ada juga keluarga strukturnya berbeza. Mungkin ada anak yang autism ke apa ke. Jadi dalam keadaan tu macam mana ni nasib anak-anak? Okay, bukanlah kata tidak boleh tinggal di rumah yang telah ditinggalkan tersebut ya. Tetapi kalaulah kita buat tu perlu kita maklumkan kepada waris-waris. Dalam keadaan yang sama, misalnya harta boleh alih Harta boleh alih ni contoh kita ada simpanan dalam SNB, okey. Dan juga contohnya kita ada dalam simpanan bank. Ya, dalam simpanan bank ni kadang-kadang partner tu isteri tu tahu akaun suami, okey. Jadi mungkin dia nak keluarkan untuk kelangsungan boleh. Jadi perkataan dibekukan tu bukanlah kalau seseorang meninggal terus stop. Tidak juga. Ada macam akaun ASNB tu, okey, mungkin kalau dibekukan, tetapi ada prosesnya. Jadi jangan salah faham. Kenapa ia dibekukan? Ya? Dalam kes-kes pewarisan harta ni kadang-kadang sampai bergaduh, berparang. Ada juga kes yang mana baru mak bapak meninggal, tiba-tiba yang adik yang tengah tu datang ke rumah ambil duit. Dia tahu kat mana simpanan mak ayah ni, tahu kat mana simpan emas, datang terus ambil. Okey? Itu dalam keadaan begitu tak adil kepada waris yang lain. Ada juga keluarga yang contoh tak pernah jumpa, bergaduh adik-beradik. Okey, tiba-tiba bila meninggal dia yang paling awal datang. Dalam keadaan ni bila datang paling awal nak ambil itu, nak ambil ini, tak adil kepada anak-anak, isteri tadi yang sama-sama hidup sepanjang hidup tu. Jadi dalam keadaan ini sebab itulah kenapa undang-undang di Malaysia sendiri membekukan, menahan sehingga dimasukkan proses takbir pusaka, ada pembahagian dan ada langkah-langkah yang seterusnya. Itulah kenapa dibekukan, berlaku adil kepada seluruh waris sebenarnya. Okey. Dan rentetan daripada jawapan puan tadi. Kadang-kadang kan puan, bila sebut dibekukan ni, dibekukan sementara itulah menahan proses. Orang-orang yang mungkin nak ambil tahu tentang itu, maka selepas kematian mereka buatlah proses itu. Tapi ada juga orang yang macam buat tak tahu je. So harta yang ada tu beku dalam jangka masa yang lama. So bila anaknya mungkin meninggal, nak berbalik kepada cucu, dia dah jadi beberapa layer. Jadi nak cari balik dia punya source asal tu susah. Kenapa proses tu agak sukar ke sebenarnya yang menyebabkan orang tak ambil tahu ataupun tak selesaikan isu rakyat ini? Dia sebenarnya kadang-kadang bergantung kepada sikap juga. Dia sikap. Kadang-kadang mungkinlah rata-rata orang kita, sebab kita tadi tengok faktanya 90 bilion yang dibekukan dan 90% adalah orang Melayu. Bermaksud hampir 80,000 bilion. 80 bilion. 80 bilion tu besar nilainya. Jadi yang ini bergantung kepada sikap. Kadang-kadang satu ialah orang kata sensitif sangat. Baru meninggal dunia takkan terus nak cerita pasal harta ni. Okey, jadi semua pun senyap, tak kata apa. Lepas 2 tahun, 3 tahun, dia jadi 5 tahun, dia jadi 15 tahun. Proses dia jujur saya katakan tidak susah sebenarnya. Tidak susah. Kita ada pusaka kecil. Kalau nilainya kurang 2 juta. Kita ada lebih 2 juta, kita boleh pergi ke mahkamah. Zaman sekarang ni lagilah ada macam-macam website. Kita boleh tengok, pusaka kecil tu pun kita boleh tengok macam mana proses dia, apa borangnya. Kemudian pergi, kita boleh dapatkan konsultansi. Dan ada banyak institusi yang boleh membantu bagaimana nak dapatkan takbir pusaka. Tapi kalau tak bergerak, kalau tak ada usaha, tak adalah. Tak jadilah. Dan bila kita sebut tentang pengurusan harta pusaka ni, kita dah ada faraid kan. Orang kata apa masalahnya nak ada pentadbir dan sebagainya kan. Islam tu dah cantik dah ada dah faraid dah ada dah dia punya yang ni dapat berapa persen, ni dapat berapa persen, dah ada dah semua. Tapi kalau tak ada pentadbir tu tak jadi juga. Sistem tu salah ke ataupun apa sebenarnya yang berlaku, yang kesalahan orang kita ni yang menyebabkan pengurusan harta tu tak selesai-selesai walaupun faraid tu ada sebenarnya? Dia kadang-kadang bila meninggal ni isu dia macam ni tau. Adik-beradik akan mula berkumpul. Yang biasalah. Yang ini yang kes-kes yang saya kendalikan. Ini situasinya. Ini situasinya. Adik-beradik akan mula berkumpul. Kemudian
ada juga struktur keluarga ni yang mana dia tidak berkenan dengan isteri tu, maknanya isteri arwah tu. Sudah. Jadi dia pula kata, kenapa pula awak jadi pentadbir pusaka? Sedangkan si isteri tu ada anak-anak kecil. Okay. Bila anak-anak kecil ni, mereka perlukan guardian ad litem, maknanya ada penjaga dia yang masukkan sekali lah. Jadi kemudian, situ dah satu perkara. Seterusnya tiba-tiba adik-beradik pula, kenapa awak yang jadi pentadbir pusaka? Kenapa tidak saya? Lepas tu bergaduh dekat situ. Siapa nak putuskan pula? Okey. Kemudian nak masukkan dua-dua. Okey. Jadi yang kepala ni ada yang degil, ada yang boleh bagi kerja sama. Kadang-kadang itu yang jadi masalah. Saya pun ada kendalikan kes yang mana waris menyaman pentadbir pusaka dekat mahkamah. Dah jadi pentadbir pusaka, dah dapat dah kuasa. Tapi salah takbir pula, salah urus pula. Duit tu tidak dibahagikan selayaknya. Jadi dalam keadaan tu banyak sangat kekangan dia. So itu salah satu cerita tu sebenarnya. Yes. Banyak cerita-cerita yang kita tak tahu, tapi itulah dia senarionya. So berkait dengan pentadbir harta pusaka. So apa yang bagusnya, apa yang sepatutnya kita buat Puan sebenarnya? Adakah sebelum kita meninggal dunia, masa kita hidup, lantik siap-siap pentadbir. Orang lain jangan kacau, itu pentadbir. Adakah itu yang paling bagus ataupun dia begini, pertama sekali sewaktu hidup, kita kena kenal pasti struktur keluarga kita. Kita tengok, mungkin ada isteri, ada anak, okay? Dan apabila katalah individu ni seorang lelaki, dia ada anak perempuan semua, dan dia ada abang-abang, dan dia tahu kalau berlaku apa-apa, abang-abang akan dapat bahagian. Sedangkan anak-anak itu ada yang bersekolah menengah, ada yang sekolah rendah, tambah pula isterinya tidak bekerja. Jadi dalam keadaan ni, kita kena tengok struktur keluarga kita. Siapa yang kita nak bahagikan? Anak-anak ni adakah kita nak buat untuk pendidikannya? Berapa simpanannya? Selepas kita dah rancang, kita bahagikan. Kemudian ada juga hibah. Okay? Tak semestinya dalam Islam ni, dia bermaksud ada faraid sahaja. Orang faham faraid sahaja. Tetapi kita ada hibah. Hibah ni apabila sewaktu kehidupan kita, kita hadiahkan harta. Malahan dalam ASNB ni pun dia ada hibah ASNB ni, maknanya ada cara-cara dia. Kita letakkan nama, okey. Kemudian kita ikut proses yang bersesuaian, itu satu. Seterusnya kita ada wasiat, Jangan, maknanya kita dah tahu struktur keluarga kita, okey, yang ni nak hibahkan kepada isteri, ni hibahkan kepada anak, kita nak wasiatkan. Ada juga kes yang mana ada keluarga tu dia ada anak angkat, Anak angkat ni dia tidak boleh mewarisi dalam faraid, Jadi kita boleh wasiatkan, kita boleh hibahkan. Ada juga kita boleh wakafkan. Okay? Dalam keadaan tu, lepas kita dah tahu struktur dia, yang mana dihibahkan tidak boleh difaraidkan. Okay? Jadi, kita dah kira-kira, kita nak lantik takbir pusaka, pentadbir pusaka. Pentadbir pusaka ni pula boleh kita pergi kepada salah seorang ahli keluarga. Ataupun kita boleh pergi ke mana-mana institusi, ada banyak. Institusi kita pergi. Okay, yang pentadbir pusaka katalah kita lebih selesa dengan adik-beradik kita, seorang tu, kita percaya. Jadi kita kena maklumkan daripada awal, ini senarai harta saya, ini yang saya hibahkan. Ingat, hutang kena bayar. Kadang-kadang yang ahli keluarga ni dia suka tutup mata tang hutang. Jadi ini hutang saya, selepas dah selesai, semua adalah bahagian ni. Inilah yang difaraidkan ikut kesesuaian. Sebab tu sebaiknya rancang sewaktu hidup. Gitu. Maksudnya hibah ke apa ni, wasiat semua tu pun kita dah boleh rancang masa hidup lah. Tidak semestinya semua harta kita difaraidkan. Boleh portionnya hibah kepada anak ataupun isteri. Okey. Dan persoalannya juga kadang-kadang kita ni kan sebelum tak tahu bila mati ni susah juga kan. So kita kadang-kadang sembang secara verbal je. Okey, nanti. Tak ada yang bertulis. So bila tak ada yang fakta secara data ataupun yang boleh kita tunjukkan sebagai bukti, maka nak mewujudkan kepercayaan di kalangan ahli keluarga itu pun bukan satu perkara yang mudah. Jadi sebenarnya apa option ataupun satu perkara yang patut kita buat bila kita nak merancang struktur tadi? Pertama, bila kita rancang struktur tadi tu, kita lihatkan bagaimana struktur keluarga. Seperti saya katakan tadi, berapa bahagian dia. Kalau nak tahu, dekat website pun kita dah boleh tahu ada bahagian agihan ni. Contoh, nak tahu tu kena tahu proses dulu. Pertama, kalau kita ada ahli keluarga, bila berlakunya kematian, harta perlu dibahagikan ikut bahagian. Yang ini saya kata kalau harta tidak dihibahkan, tidak diwasiatkan, tidak diwakafkan. Lepas kita dah tahu bahagian ni, kita kena pergi ke mahkamah syariah untuk dapatkan sijil syariah. Daripada situ akan ada senarai waris. Kemudian adalah 1/16 lah. Adalah kiraan-kiraannya. Daripada situ dapat ni waris kena buat. Dapat daripada situ bincang ahli keluarga.
siapa nak jadi pentadbir pusaka? Nak jadi pentadbir pusaka kat mahkamah kita boleh bawa secara mahkamah 2 juta ke atas, pusaka kecil 2 juta ke bawah. Okey. Kemudian pentadbir pusaka ni kalau ikut mahkamah dia ada sumpah pentadbiran. Dia tidak boleh ikut suka hati dia takbir pusaka tersebut. Jadi daripada situ kita bahagikanlah. Jadi kita dah tahu kan prosesnya semua ni. Okey. Jadi daripada situ kita rancang yang sebaiknya kita nak tengok. Kalau kita pergi dekat website, contoh dia ada e-faraid calculator. Oh, okey. Sebab tu kita nak tahu, betul ke kalau saya meninggal dunia anak saya layak mewarisi? Jadi kalau kita tengok, bila dah kira-kira rupanya bahagian abang lagi tinggi. Contoh. Okay, kita tak selesa begitu. Okay. Dan kemudian daripada situ kita buatlah contoh. Kita tengok ASNB ada, kita pun ada simpanan. Kita melabur dalam ASNB. Jadi kita pun nak rancang. Kita nak rancang, kita pun buatlah proses yang sepatutnya. ASNB juga ada wakaf. Okay? Kata kita nak, bila mati ni amalan kita ni kita nak panjangkan dia. Maknanya kan ada 3 perkara. Yang pertama adalah doa. Betul. Anak yang soleh. Seterusnya ilmu yang ditinggalkan. Ketiga adalah amal jariah. Kita nak ambil wakaf ASNB. Itu kita tengok banyak buat homework sendiri. Adik kita nak yang option A, B, C, kita ikut macam tu. Itu cara merancang lah. Tapi itulah bila sebut tu naik mahkamah dan sebagainya tu, kadang-kadang benda-benda tu yang orang kita kata remehnya lah, renyahnya lah nak pergi semua benda tu. Tapi kalau kita tak buat macam tu pun, contohnya lah sebagai keluarga biasa-biasa kan, kita pun tulis sendiri, buku sendiri, dan benda tu boleh ke diterima sebagai bukti? Sebagai bukti di mahkamah dan sebagainya. Ini antara struktur ataupun aturan pecahan yang ditulis oleh bukan penama atau si mati tadi. Boleh diterima ke sebagai bukti? Okey, begini. Yang selamatnya adalah kita buat secara satu ikut prosedur. Yang kedua secara bertulis. Okay. Sebab kalau kita tengok contoh hibah dekat mahkamah syariah ni, dia ada, kita boleh daftarkan hibah semua boleh. Jadi perkara begini bila kita dah daftarkan, kita dah buat ni, nak dicabar susah. Okey. Dan kalau katalah orang ni meninggal, yang menjaga biasanya contoh anak bongsu dalam struktur keluarga. Mak pun dah umur 70 tahun. Mak pun kata, sebab dia jaga saya, maka saya nak bagi rumah dekat dia. Jadi mak pun tulis atas kertas. Macam tu. Abang-abang yang lain tak setuju. Abang-abang yang lain tak setuju dan marah, nak jual, nak dibahagikan. Yang jaga tu anak perempuan, yang kata nak minta bahagian mereka tu anak lelaki, dia patut dapat bahagian lebih tinggi. Jadi dalam keadaan ni, kalaulah abang tak setuju, dia boleh cabar dekat mahkamah. Sebab itu kalau bertulis ni, dia tidak ada jaminan yang kata 100%. I see. Ada kes yang dibawa ke mahkamah, betul atau tidak, sama ada ini telah dihibahkan, siapa saksinya. Seterusnya dalam keadaan tu juga, adakah dibuat dalam keadaan dia tidak nyanyuk? Adakah dia buat di dalam keadaan tiada paksaan? Contoh, takut orang paksa kan. Tulis sekarang kan. Kalau kata abang tu kata, kami ada rekod yang kata, doktor kata mak kami ni dulu nyanyuk. Jadi kami percaya bahawa adik bongsu ni dah buat dah paksa dia. Jadi dalam keadaan tu bermakna, perkara ini boleh dicabar. Yang sebaiknya adalah pastikan contoh kita pergi macam saya sebut tadilah, untuk kita menguruskan harta, ada institusinya. Kedua, boleh rujuk kepada peguam dan seterusnya boleh tengok macam produk-produk yang ada lah, banyak dekat pasaran sebenarnya, bagaimana kita nak jaga ataupun pastikan nasib ahli keluarga kita terbela. Yang ni menjawab soalan saya. Lama dah saya duk fikir, daripada duk pergi mahkamah semua tu, saya buatlah siap-siap dokumen ni untuk siapa, tapi sebenarnya boleh dicabar. Yang ni lah yang kita kena faham, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya nak tahu juga tentang portion tadi. Contohlah kan, dalam keluarga ni kan, faraid tu dah ada pecahan dia, tapi kita kata macam, aku tak sukalah adik-beradik aku, harta aku jadi adik-beradik aku jangan ambil langsung. Jadi kita hibahkan sepenuhnya kepada isteri kita ataupun kita wasiatkan sepenuhnya. Adakah boleh begitu ataupun sepatutnya dia ada portion, hibah berapa peratus saja, wasiat berapa peratus saja, dan wajib ada untuk faraid juga? Pertama sekali, harta tu kita wariskan tu semua kena menolak hutang. Itu yang utama. Walaupun kita kira aset kita ada rumah harga 1 juta, resale balik, kita dah insurancekan semua apa, tapi kita kena ingat hutang. Hutang tu termasuk juga apabila kematian tu berlaku pengkebumian. Segala proses tu perlu ditolakkan juga. Seterusnya betul. Ada kes yang saya ada beberapa kes yang saya kendalikan, mak saman anak,
anak, saman mak. Okey, sebab struktur keluarga yang berbeza. Jadi dalam keadaan ni mungkin juga bila kita tengok kan, ialah sepanjang kehidupan tu tak ada bersama. Okey. Kemudian tiba-tiba bila berlaku kematian, kadang-kadang mereka rasa tak selesa. Mereka tak nak bagi bahagian tersebut. Okey. Sebenarnya untuk kita wasiatkan, dia perlu 1/3 sahaja harta kepada bukan waris. Hibah tak ada masalah. Hibah boleh 1%? Tak kisah, tak ada masalah. Okay. Hibah boleh. Jadi dalam keadaan tu, tengoklah macam mana struktur dia, apa yang perlu kita lakukan. Sebab ada juga kes, kadang-kadang saya pun faham, bukan ibu bapa tak nak bagi, tapi anak dia yang tu penagih dadah. Dan dia tahu kalau diberikan ini, nanti disalahgunakan. Ataupun mungkin dia nak bagi kepada pemegang amanah, penama. Okay? Untuk kata, ya saya tahu dia penagih dadah, tetapi saya sayang. Tapi dia juga perlu makan. Okay? Jadi nak bagi kepada pemegang amanah. Ada banyaklah cara-caranya. Yang penting kita rancang. Okey, menjawab soalan dan pentinglah kita kena tahu tu. So kalau nak hibah, kita boleh 100%. Tapi selepas tolak hutang. Jangan kita duk gembira dulu. Wow, harta banyak, rupanya hutang pun banyak juga. So pentinglah untuk kita tahu tentang hal ini. Dan bila kita sebut tentang hibah, wasiat dan sebagainya, bila sebut tentang pengurusan harta pusaka ni, saya tertarik dengan perkataan penama. Kita tengok KWSP pun ada penama. Jangan lupa letak penama, nanti susah bila si mati. Orang ingat harta tu 100% dapat kat penama. Rupanya penama tu bukanlah orang yang akan dapat semua harta tu, tapi mungkin penama ni di bawah kategori pentadbir jugalah, wasi. Tolong cerita kat kami mana itu. Okey. Penama ni sebenarnya dia pemegang amanah. Pemegang amanah. Pemegang amanah. Dia dinamakan sahaja. So apabila dia dinamakan sahaja, kalau si mati itu meninggalkan waris-waris, segala apa yang dia sebagai pemegang amanah tu ada, perlu dibahagikan ikut yang saya kata tadi, sijil faraid tu. Berapa bahagiannya. Kita tak boleh guna duit tersebut walaupun kita penama. Sebab tu dekat mahkamah sebenarnya ada permohonan untuk membatalkan penama tu. Ada juga yang pernah dimasukkan di mahkamah. Ya? Jadi dalam keadaan tu kita kena ingat, apabila si mati meninggal dunia, ya, kalau dia ada anak-anak kecil, kita tidak boleh ambil bahagian mereka. Itu duit anak-anak yatim, haram tu. Ya. Jadi dalam masa yang sama, jangan pentingkan diri sendirilah. Jalankan, bila dia letak kita sebagai penama, maknanya dia amanahkan kita. Sebagai pemegang amanah, sebaiknya buat ni lah. Jadi pesanan saya kepada penama ni, itu bukan duit anda. Itu adalah duit waris-waris. Oh, kiranya yalah, ada beberapa instrumen yang memang kita letakkan secara khusus penama, dan biasanya penama ni kita letak orang terdekat dengan kita lah, isteri dan sebagainya. So orang yang dinamakan itu, beliau pemegang amanah untuk mengendalikan, dan dia boleh lantik pentadbir lain pun sebenarnya. Dia boleh lantik pentadbir lain untuk menguruskan harta tersebut. Dalam masa yang sama, katakanlah dia penama, tetapi pentadbir itu orang lain. Aha. Jadi dia boleh hubungi, dia kata saya ni penama, tanggungjawab ni berat. Okey, manakah awak adalah pentadbir pusaka, jadi apa kata bahagikanlah ikut selayaknya. Sebab ada kes yang mana selalu yang banyak bergaduh ni ipar-duai, keluarga mertua. Itu apa yang berlaku realitinya dalam situasi keluarga kita. Jadi yang meninggal ni selalunya bergaduh, yang isteri pula kata bahagian. Kita pun tengok ada selebriti yang saman menyaman tentang isu beginilah. Jadi dalam keadaan tu hal-hal begini perlu diuruskan bersama, perlu banyak berbincang. Satu lagi yang kita kena tahu, contohnya ada instrumen yang diletakkan penama. Penama itu mungkin pemegang amanah untuk instrumen itu saja, bukan untuk keseluruhan harta. Benar. Itu memang kena ingat tu. Okay. Janganlah kita rasa macam satu penama mewakili semua. Tidak, salah tu sebenarnya. Penama tu hanyalah untuk menguruskan sahaja. Ia wasi. Okey, kita dah sebut tentang wasiat tadi, hibah dan sebagainya. Wakaf. Wakaf ni pun menarik juga. Adakah kita boleh wakafkan semua harta kita ataupun ada portion dia juga? Wakaf ni sebenarnya kita buat masa kehidupan kita. Okey, jadi dalam keadaan tu kita nak wakafkan. Wakaf ni biar jelas. Eloknya sebab banyak Jabatan Agama Islam kita boleh tengok, kita Google dekat website, kita tengok macam mana cara dan prosesnya. Benar, kita boleh wakafkan. Contoh, kita boleh nak wakafkan rumah kita. Yang ni untuk amalan yang berpanjangan supaya kita dapat pahala nantilah di sana. Dalam masa yang sama, kalau kita tengok wakaf, ASNP pun ada memperkenalkan wakaf ni. Dia tak ada masalah pun portionnya. Cuma wakaf ni biar jelas. Kadang-kadang orang lama ni dia suka buat macam ni tau. Ini rumah saya. Nanti bila saya meninggal, dia pesan dekat abang dia.
tolonglah jadikan tempat tahfiz nak mengaji, dia kata, ataupun jadikan surau. Kadang-kadang terlupa. Yang abang tu ingatkan tak betul, sembang saja tapi niat dia betul ni. Niat dia dalam hati betul. Lepas tu katalah seminggu kemudian meninggal dunia, ataupun kadang-kadang cakap ni 5 tahun kemudian meninggal dunia, orang tak ingat. Sebab itu dia perlu jelas, jangan cakap mulut. Okey, jangan lisan, bertulis pun jangan. Kalau boleh ikut prosedur yang sebaiknya. Okay, so wakaf ni semasa hidup pun boleh. Masa kita meninggal dunia pun kita boleh tulis siap-siap lah. Ataupun boleh bagi tu mahkamah siap-siap kita nak wakafkan harta kita. Dia bukan pada mahkamah. Kita rujuklah contoh. Kita nak pergi, kita nak wakafkan, kita tengok ada jabatan-jabatan agama yang menyediakan. Zaman sekarang ni jujur saya cakap semuanya mudah. Okay? Jadi kita tengok dekat mana yang boleh kita wakafkan sebaiknya. Ada juga prosedur-prosedurnya. Contoh harta yang kita nak wakafkan akan disemak. Adakah harta kita? Okay. Adakah masih dalam loan bank? Okay. Kemudian akan ada sesi yang mana mereka boleh pergi ke kita panggil mereka boleh pergi ke hartanah tu untuk semak betul ke tidak. Okey, daripada situ diwakafkan. Selama ni Jabatan Agama Islam ada menyediakan prosedur-prosedur yang beginilah. Okey. So saya ada terbaca 1-2 komen-komen lah dekat Facebook. Jadi tuan-tuan dan puan, anda yang mungkin nak tanya apa jua soalan, sebab tetamu kita ni memang pakar bab ni, laju je dia jawab soalan semua, sebab itulah antara senario yang biasa ditangani dalam isu-isu guaman tentang hal harta pusaka ni. Nur Atika Zahra katanya harta sepencarian termasuk tak dalam harta pusaka? Harta sepencarian termasuk dalam harta pusaka ke dalam hukum faraid, dia kata. Harta sepencarian. Okey, harta sepencarian ni maknanya apabila suami dan isteri berkahwin dan mereka beli hartanah tersebut sewaktu perkahwinan. Okey. Jadi bermakna sebahagian itu adalah harta isteri. Okay. Jadi tidak boleh dimasukkan dalam harta pusaka. Sebelumnya ada kes yang diputuskan di mahkamah juga. Lama dah kes ni. Jadi isteri dia tidak letak nama. Tapi dia kata memang ada bukti dia usahakan bersama-sama. Dia kata sebahagian daripada harta tersebut adalah milik dia. Jadi waris-waris ni tak boleh minta. Dia memang cabar dekat mahkamah dan betul mahkamah putuskan itu adalah harta sepencarian. Jadi tidak boleh diberikan kepada harta yang lain lah. Dan ada juga, yang ni saya nak pesan juga kan, ini tak semestinya harta sepencarian. Ada juga struktur rumah. Orang beli rumah ni dalam geran ada 3 nama. Dan ini berapa bahagian, dia ni berapa bahagian, ini berapa bahagian. Yang meninggal seorang saja. Yang boleh difaraidkan atau harta pusaka yang meninggal tadi, bukan keseluruhan harta tersebut. Kena faham tu. Walaupun rumah tu nama seorang, nama suami, tetapi kalau dapat dibuktikan itu harta sepencarian? Itu kalau kes lama lah. Sekarang ni perlu buktikan. Sebab tu kita ni bila berkahwin ni, kalau boleh lah pastikan ada dokumentasi yang cukup, bukti yang cukup. Dia tidak boleh sembrono. Macam kadang kita nak bawa pergi mahkamah pun, mahkamah perlukan bukti. Sebab itu kena ada dokumen yang jelas. Okey, ada satu lagi soalan ni daripada Amni Wan. Dia kata, salam puan, bolehkah seseorang itu melantik lebih daripada seorang pentadbir pusaka? Mungkin boleh, tak ada masalah. Boleh. Dia tak jadi bergaduh pula. Kan pentadbir sama pentadbir pula bergaduh. Dia biasanya lah struktur yang melantik lebih ni bila ada 2 grup. Ada 2 kumpulan yang berbeza. Itu jadi masa awal tadi saya ada cakap. Kadang-kadang yang terjadi pergaduhan ni adalah ipaduai ataupun menantu dengan anak menantu lah gitu. Jadi katakanlah si suami ni meninggal dunia, dia ada anak kecil. Ibu tadi boleh menjadi pentadbir pusaka kepada harta. Maknanya isteri dia lah boleh jadi pentadbir pusaka. Pada masa yang sama dia merupakan guardian ad litem kepada anak-anak dia. Dan juga boleh lantiklah mana-mana ahli keluarga atau ibu bapa si mati tadi. Macam itulah. Maksudnya tidak mudah jugalah sebenarnya kan, siapa-siapa yang dilantik sebagai pentadbir ni, amanah yang sangat besar. Sebab itu option yang satu lagi yang puan cerita tadi, nak senang, tak nak bagi bergaduh, lantiklah peguam ke ataupun organisasi lain yang boleh menguruskan. Cuma yang tu ada kos sikit lah kot Dia ada kiraan-kiraan dia dah tentu, tetapi lebih selamat. Apa kelebihan dia tuan? Dia begini, kalau ada daripada organisasi atau institusi, satu yang pertama credibility, maknanya terjamin sebab dia ada paperwork, dia ada segala prosedur semua.
Dia macam saya katakan tadi, kalau kita lantik pentadbir pusaka, kadang-kadang kita amanahkan orang ni dengar perkataan dia, kita sebut ABC, tapi dia nak dengar CDE. Itu jadi masalahnya. Yang kalau kita melantik organisasi, dia lebih tepat, telus dan cepat prosesnya. Memang ada bayaran, tetapi demi menjamin waris-waris kita mendapat harta mengikut bahagian selayaknya. Satu lagi Puan, bila waktu yang paling tepat kita buat benda-benda ni semua? Contohnya kalau yalah kita pun tak tahu kematian tu bila, muda pun boleh meninggal dunia juga. Tapi ada setengah orang mereka beranggapan bila dah stabil, contohnya bila dah ada harta dan sebagainya. Ada orang yang dapat kesedaran awal, muda-muda lagi pun dia dah buat benda ni semua. Jadi kalau soalan yang bertanya tentang bila waktu yang paling tepat sebenarnya untuk kita uruskan harta-harta pusaka ni? Sebenarnya macam tadilah daripada awal. Syarif kata mati tu kita tak tahu bila. Okey. Setakat mana kita mempunyai apa orang kata harta pegangan harta Jadi maka dah bermula dah daripada situ Dan juga tapi orang kadang-kadang bila kita tengok situasi semasa, dia membayangkan kemewahan, dah ada kereta mewah, dah ada hutang tu, dah ada rumah mewah. Tetapi kalau itu adalah nilaian hutang sahaja sebenarnya, tidak boleh difaraidkan ataupun tidak boleh dihibahkan, maka tak bolehlah. Jadi setakat mana ada pegangan harta yang mempunyai nilaian, maka boleh mulakan dah. Okey. Dan bila kita sebut tentang pelantikan penama ataupun pentadbir harta ni kan, kadang-kadang yalah silap kita jugalah, masa hidup kita tak lantik. Bila dah meninggal dunia, maka ada kes yang di kalangan family waris, dia dengan kuasa vetonya melantik dirinya sendiri sebagai inilah pemegang ataupun yang akan menguruskan harta, terutamanya abang sulung dan sebagainya. Kiranya dalam family tu dia senior, so dia melantik diri sendiri. Dan bila melantik diri sendiri ni, adakah dia ada kuasa veto untuk menentukan ini dapat berapa, dan benda-benda ni semua juga kadang-kadang susah juga nak tegur, dia lah paling senior. Tapi kalau nak dikira persetujuan bersama, mungkin nak dilantik orang lain. Tetapi dari sudut itu macam mana Puan? Okey. Begini dia sebenarnya ada dua peringkat. Yang pertama, kalau sebelum berlaku kematian, kita dah rancang, kita dapat mengelakkanlah kuasa veto ni. Contoh, kita hibahkan kepada anak kita, sebab kita tahu isteri kita nak kena jaga seorang anak autism, ada 3 orang lain. Jadi kalau kita dah rancang, semua dah buat dah, kalaupun dia ada kuasa veto, telah pun dirancang awal. Makanya, tidak perlu pun dia nak menggunakan kuasa dia. Seterusnya, apabila berlaku kematian, memang ada kes yang saya kendalikan sampai bertumbuk dekat dekat pejabat pusaka. Asalnya diberikan kepada salah seorang adik-beradik perempuan. Tak puas hati. Yang lelaki tu minta kepada pejabat pusaka kecil, dia kata dia nak tukar juga. Dalam keadaan ni, lepas dia dah ambil, tak takbir dan tak urus pun dengan betul. Jadi ahli keluarga ni dia boleh ambil tindakan. Waris-waris ni dia boleh saman. Sebab pentadbir pusaka ni dia pemegang amanah saja. Dia salah urus duit, dia salah. Jadi dia kena bayar ganti rugi. Jadi dalam keadaan itulah sebenarnya kita boleh ambil tindakan. Dalam penggunaan kuasa veto ni tak semestinya lah, kalau dibuat macam contoh Samsing ke apa ke, tak semestinya kita ni tak ada jalan lain. Ada juga yang kita boleh buat laporan polis, banyak caranya. Dan yang kuasa veto ni saya cerita tadi sebab kadang-kadang kan Puan, kita terbacalah 1-2 kes yang mana isteri teraniaya. Suami tak sempat nak, mungkin meninggal di usia yang muda, tengah di kemuncak, ada harta banyak tapi tak sempat nak buat urusan semua. Isteri pula mungkin disisihkan oleh keluarga. Jadi nak bercakap ini tidak sempat. Kita tahu contohnya kalau dia ada anak perempuan, memanglah akan banyak kelebihan kepada adik-beradik, abang dan sebagainya. Tapi sebenarnya isteri dan anak-anak ni masih kecil dan mereka pun perlukan dana. Jadi dalam bab itu, isteri yang mungkin disebut dalam kategori teraniaya tak boleh nak bersuara. Family sebelah yang si mati je yang menggunakan kuasa sebagainya. Ada atau tak mungkin ruang untuk isteri ni bertemu secara percuma ke, ataupun kita sebut sebagai dari sudut organisasi yang boleh memberi bantuan kepada isteri, walaupun tidak ada hibah yang khusus untuk family ni, tapi di atas keperluan-keperluan ini, maka sebenarnya isteri boleh bersuara juga.
Kalaulah si isteri teranaya, dia tak tahu haknya, tapi dia nak tahu juga apa yang perlu dilakukan. Kita kena ingat di Malaysia pihak yang mahkamah syariah atau undang-undang syariah, dia melindungi orang-orang Islam berkenaan dengan isu kekeluargaan dan juga pewarisan harta. Tetapi pewarisan harta ni jangan pula nanti saya dah cakap macam ni ada yang salah faham. Dia pergi juga dekat mahkamah syariah, dia nak juga jadi pentadbir pusaka, dia pohon kat sana. Tidak. Itu cara pembahagiannya. Cara pembahagiannya. Jadi kalau nak dapatkan pentadbir pusaka, kena pergi mahkamah sivil dan juga pusaka kecil, tertakluk kepada nilai harta. Seterusnya, sebab saya dah terangkan tadi, mahkamah syariah ni adalah undang-undang syariah ni yang melindungi. Jadi dia nak dapatkan konsultansi macam mana nak buat. Kebanyakan kita boleh pergi kepada mahkamah syariah tanya, ataupun kita boleh pergi kepada Jabatan Bantuan Guaman. Tengok kiraannya, bagi tahu struktur keluarga. Kalau awal-awal kita nak ke sana sini, mungkin waktu meninggal tu sebab muda lagi, suami meninggal muda lagi, anak masih kecil kan. Kita buat homework dulu, tengok dulu. Kalau ikut pembahagian sijil faraid ni semua e-calculator dekat e-faraid tu kita tengok, ini patut bahagian saya, tetapi saya tidak diadili. Kemudian bawa ke Jabatan Bantuan Guaman, tanya. Seterusnya, dapatkan nasihat undang-undang apakah tindakan yang perlu diambil. Kerana apabila pentadbir pusaka yang tadi macam Syarif cakap kan, dia guna kuasa veto. Itu salah. Bila dah sign sumpah pentadbiran tu salah. Boleh diambil tindakan dekat mahkamah. Dan juga merupakan satu perbuatan pecah amanah lah. Sebab dekat mahkamah ni sebenarnya dia mengambil serius berkenaan dengan pentadbir pusaka ni. Dia ada satu permohonan. Dia panggil notis permohonan untuk mengenepikan penjamin, untuk bond penjamin ni. Sebab bila kita jadi pentadbir pusaka ni, sebenarnya kita kena ambil seorang penjamin. Kalaulah kita ingkar untuk mengawal selia harta tersebut, maka penjamin tu yang perlu bayar. Begitu seriusnya undang-undang. Tapi kita boleh pohon lah, sebab dalam keadaan sekarang siapa nak jadi penjamin? Jadi sekarang yang bawa lari duit pentadbir pusaka orang lain yang kena. Tapi begitulah seriusnya prosesnya. Jadi kalau teranaya, tolong ambil tindakan seperti yang saya katakan tadi. Okey, baik. Yalah, kedengaran macam cerita drama, tapi sebenarnya dalam realiti berlaku. Memang banyak sangat. Okey. Saya nak tahu juga tentang kadang-kadang kan suami yang suka berahsia ni, harta dia tu ada, instrumen pelaburan kan banyak kan, NFT lah, kripto lah, forex lah, saham lah dan instrumen-instrumen lain. Kadang-kadang ada suami yang ada harta dekat sini, isteri tak tahu, semua orang tak tahu. Ini kat sini, ini kat sini, ini kat sini, dan password semua orang tak tahu. So susah untuk dicairkan dia punya harta dalam instrumen-instrumen ini. Kalau dalam hal ini, bagaimana pihak mahkamah ke ataupun pihak yang berwajib boleh detect ini adalah harta si mati dan boleh dibahagikan? Ataupun kalau harta yang semua orang tak tahu ni, adakah dia akan berlalu pergi begitu saja? Itu yang jadi aset yang dibekukan sampai 90 bilion tu. Bila mana dalam kategori itulah. Iyalah, bila mana tak tahu. Sebab saya ada, ni selalu kes orang-orang lama. Ini saya cerita 70 tahun ke atas, 80 tahun ke atas ya. Apa yang berlaku adalah diorang ni kadang-kadang beli tanah, dah bayar duit cash, tulis pakai tangan. Saya dengan ini, contoh nama dia lah, Ahmad telah membeli rumah daripada Osman. Tanah pun, borang pun tak ikut, tak transfer ikut prosedur. Jadi dalam keadaan ni ahli keluarga tak tahu. Yang penjual tu pun dia tak bagi tahu ahli keluarga dia. Selepas berlaku kematian, sebaiknya terus masukkan pentadbir pusaka. Tapi dalam tempoh tersebut, tiba-tiba dapat tahu ada harta lain. Kita boleh pindah. Kita boleh pindah kepada perintah tersebut dan masukkan harta seterusnya. Walau bagaimanapun, dia adalah menjadi tanggungjawab waris-waris untuk mengenal pasti. Jadi dalam keadaan tu kena peka lah. Sebab itulah kita ni sewaktu hidup tolonglah bagi tahu, jangan rahsiakan dekat suami ke, jangan rahsiakan dekat isteri ke, yang kita ni rupanya ada beli rumah banglo kat atas bukit. Macam itulah contohnya. Betul. Saya lama dah duduk terfikir benda tu. Saya duduk ingat macam ada satu sistem yang mana bila kita daftar kematian dan sebagainya dekat mahkamah, so bila mahkamah masukkan IC kita, akan keluarlah keseluruhan harta kita dekat mana-mana. Dia tak ada macam tu kan? Dia tak ada sistem yang begitu. Okey, baik. Satu soalan lagi, mungkin antara hibah dan penama.
Ada juga yang bertanya kenapa tidak semua syarikat menawarkan kemudahan penama sebaliknya hibah. Benda ni pun penting kita tahu sebab kita sedia maklum penama ni bukannya orang yang mendapat harta tersebut. Contohnya instrumen macam K2SP, mereka menamakan penama bukan hibah. Maksudnya kalau saya dengan isteri, saya letak penama itu isteri tak dapat semua. Kenapa kita tak guna hibah berbanding penama? Itu persoalan yang ada ke jawapan Pak tu? Dia mungkin juga kerana kesedaran sebab kita tengok majoriti orang Islam ni dia fikir macam agama Islam ni dah menyeluruh, dah menyediakan macam faraid. Faraid ni betul saya cakap perundangannya sangat bagus tetapi kita kena lihat juga sikap-sikap orang kita. Bila berlaku kematian, adakah mereka akan menjalankan tanggungjawab sepatutnya? Ini kalau si mati meninggalkan harta. Ada juga si mati tak ada harta. Tak ada harta, tak ambil tahu langsung pasal anak, isteri, budak-budak yang maknanya yang ditinggalkan, anak-anak yang ditinggalkan. Di faraid tu sistemnya dah bagus. Jadi sebab itu kalau dengan tanggungjawab sebab itu orang kita macam tak apalah kan dah ada faraid, tak perlu dah nak fikir lagi. Penama pun ambil mudah sebab KWSP kata kena letak penama. Okey, jadi letak kat situ. Tapi sebenarnya ramai yang tak nak peka pasal hibah ni. Okay. Hibah ni dia ada syarat-syarat dia. Contoh, kita pemberi, dia ada penerima. Kemudian harta hibah tu pula kenalah harta milikan kita. Bukanlah harta hutang ke atau apa. Kemudian kena ada akad. Jadi komplit saja dan bukan mudah untuk dibatalkan. Dia ikut hukum juga sebenarnya. Sebenarnya tidak boleh dibatalkan tetapi tertakluk kepada hukum-hukum yang ada dalam undang-undang syariah. Dalam keadaan tu kalau kita ambil hibah, contohlah kita kata ini saya hibahkan 100,000 kepada isteri saya untuk menjaga anak-anak. Di bahagian itu kan tidak boleh diminta dah. Tapi cuma orang kita kurang peka berkenaan ni. Dan mungkin juga ada yang takut stigma hibah ni. Mereka faham hibah ni ada produk yang dijualkan. Ada yang kena bayar sebulan berapa ratus. Betul, itu satu hal juga. Jadi dia kata, tapi kalau jadi macam contoh sekarang pandemik bila pandemik ni dia fikir mampu ke nak bayar pula. Tak, sebenarnya konsep hibah tu jangan faham begitu. Sebab ada dia itulah dia apabila menjadi satu stigma pada masyarakat. Sebab saya pernah terbaca satu tulisan orang tanya kepada saya dekat social media. Dia nak mempromosikan produk dia. Jadi dia tulis, dia kata jangan ambil produk yang lain sebab produk lain harta dibekukan habis waris tak boleh pakai. Tapi produk dia begini-begini. Biasalah kat kewangan. Itu fahaman yang salah. Sebab tu bila saya terangkan tadi dibekukan tu kena jelaskan sejelas-jelasnya. Sebenarnya dia bukan begitu prosesnya. So kalau option untuk ambil instrumen hibah dengan company ataupun syarikat lain tu yang bayar bulanan tu, itu tak ada masalah. Itu totally kepada siapa yang kita namakan dalam hibah tu kan, berbanding hibah harta kita sendiri. Ya, kita boleh hibahkan harta kita sendiri. Macam contoh, kita ada simpanan dalam SNB, dan simpanan kita meningkat dan kita nak bahagian ni kepada anak kita, kepada boleh namakan berapa orang kan, kena tengok kepada syarat kan. Jadi dekat situ kan dah jelas ada portion jamin untuk anak tersebut mendapat bahagian. Dan ada juga yang rasakan, kalau saya hibahkan, hibah ni kan sewaktu hidup. Macam mana kalau dia dah bagi dekat dia, lepas tu dia ambil, dia guna, dia lari. Contohlah macam tu. Ada struktur keluarga yang begitu. Kita pun ada hibah bersyarat. Ada macam-macam hibah sebenarnya. Hibah ni apa orang kata jangan takut. Kita kena baca dan fahami dulu. Study sikit. Sebab tu hibah ni hadiah dalam bahasa Melayu. Ya, saya hibah hadiah. Hibah itu hadiah. Okey. So kalau kita nak bagi hadiah tu insya-Allah lah kita percayalah kepada orang kita hibahkan tu. Okey, saya nak tahu juga satu tentang penolakan hutang-hutang tu. Itu satu perkara yang penting juga kan. Harta kita selepas ditolak hutang baru kita boleh faraidkan. Hutang-hutang yang macam mana Puan? Contohnya kalau hutang tu adalah loan bank yang tak habis lagi bayaran rumah. Adakah harta kita itu kena tolak loan rumah tu habis dulu? Ataupun kalau rumah tu ada nama isteri dengan suami, maka rumah itu di bawah kategori isteri akan bayar bulan-bulan berikutnya pula. So dari sudut penolakan hutang tu macam mana kita boleh faham? Hutang ni bila mana macam contoh kita beli hartanah. Hartanah harga 400,000. Sempat kita bayar 100,000. Berbaki 300,000. Masih juga dia tidak, kalau kita hidup pun masih belum jadi harta milik kita. Melainkan kalau kita insurancekan. Kalau kita insurancekan, yes betul, dia adalah dah ada portion dah bayar, maka ia akan jadi harta pusaka. Jadi hutang itu termasuklah hutang-hutang
bank, hutang pinjaman. Sebab hutang ni macam mana pun kita nak menggunakan barangan tersebut, kita kena habis bayar. Satu. Dan kalau tengok kebiasaan masyarakat kita apabila orang meninggal, sebelum dia nak ditanamkan kepada ahli keluarga ataupun setelah ditanamkan, ahli keluarga akan kata, okey, saya nak mohon maaf lah bagi saya mewakili si mati. Kalau ada orang dia berhutang dengan orang, boleh jumpa dengan saya. Hutang-hutang yang kecil ni. Maknanya hutang-hutang yang dengan orang ni 30,000, 40,000, hutang kredit kad. Mungkin ada setengah bank yang dia bagi waiver atau ada setengah institusi pinjaman ni dia bagi waiver. Waiver maknanya macam pengecualian akibat kematian. Tapi kita nak tahu, kita kena semak dululah. Kita ni ahli keluarga jangan pandai-pandai sendiri macam dah habis dah hutang. Okey, so bagi. Itu yang selalu cepat. Bab hutang, tapi kena ingat hutang tu yang nanti sakitnya adalah si mati tadi. So hutang tu semualah. Kalau terlepas, harta dah bagi, lepas baru dapat detect ada hutang yang masih belum dilunaskan, adakah hutang ini akan difaraidkan juga? Maksudnya, siapa nak kena bayar hutang ni pula? Itu adalah tugas pentadbir pusaka. Oh. Itu adalah, dia kena kenal pasti semua dahulu. Sebab itu, ada pentadbir pusaka yang disaman. Dia disaman, dia akan letak nama, katalah Osman, bin apa-apa, okay? Disaman di dalam aset si mati apa-apa. Jadi kalau dah dibahagikan secara salah tu, dia lah kena bayar. Jadi dalam keadaan tu sangat-sangat pentadbir pusaka ni sebenarnya dia bukan mudah sebenarnya tugas dia. Sebab tu kalau kita ada organisasi yang kita nak rujuk, okey, ataupun ada institusi yang kita nak rujuk, silakan. Lebih selamat begitu. Dan kalau silap itu di pihak organisasi, mereka akan ambil tanggungjawab tu lah. Contohlah, katakanlah dalam keadaan ni saya tak tahu, ni katalah situasi saya. Ada orang berhutang dengan saya 100,000. Hutang tu pula adalah hutang untuk perniagaan semualah. Okey. Jadi saya tak tahu, saya tak dapat perkabaran, tiba-tiba dia pun tak bayar. Dah setahun dah saya tunggu duit saya tak bayar. Dia meninggal dunia. Selepas tahun saya dapat tahu. Okey. Tapi saya tengok macam ahli keluarga dia tak ada usaha pun nak bayar. Contoh, saya mempunyai hak untuk menuntut 100,000 itu daripada nilai si mati. Maka saya boleh saman pentadbir pusaka berdasarkan aset si mati tersebut. Kalau dia kena saman, dia macam ni. Pentadbir pusaka ni boleh kena saman sebab aset si mati. Jangan, melainkan kalau macam ni, kita rasakan, contoh kita saman dia, adakah kena keluar duit poket dia? Melainkan kalau dia seleweng duit tu. Dia seleweng, dia guna, dia kena bayar balik lah yang dia guna. Tapi kalau bukan harta dia selewengkan, duit dia, tak ada kena-mengena dengan duit semati tu. Baik. Dan ini satu part lah, sebab sebelum ni pun kita pernah terbaca ada cerita-cerita yang ditulis tentang isu pengurusan harta pusaka. Ada setengah family ni dia betul-betul ikut faraid lah. Mati je si mati, semua duit dalam wallet, dalam bank, account bank, semua dia terus simpan untuk bahagi sama rata terus. Sedangkan isteri nak kena beli beras, nak kena beli susu anak, duit tu juga nak kena beli. Adakah bab tu ada satu kelonggaran yang mana duit-duit cash ataupun duit segera yang perlu dipakai oleh isteri kena pakailah, ataupun semua harta bila matinya seseorang suami tu, apa saja yang ada di sekeliling perlu difaraidkan? Macam mana? Ini kadang-kadang isu faraid ni dia banyak kena berbincang. Kita tak bolehlah nak ikut buku kena kata contoh macam tu. Ada agama kata begini, okey, sebab mereka perlu kelangsungan hidup. Bayangkan sewaktu si mati sedang hidup, tiap-tiap bulan dia bagi pada keluarga 2,000, hantar bagi sekolah, beli beras semua, isteri pula tak kerja. Tiba-tiba meninggal dunia. Dia tak ada sumber lain dah. Minta pinjam dekat orang semua. Dengan keadaan pandemik ni siapa nak bagi pinjam? Okey. Jadi dalam keadaan tu dia perlukan wang untuk kelangsungan hidup. Yang kita ni sebagai adik-beradik janganlah tegas sangat. Kita kata macam ni contoh, okay, pakai dulu 2,000. 2,000 ni kita bagi dulu ikut yang hari tu yang si mati tu ada bagilah. So daripada 2,000 ni nanti lepas kita dah dapat, sebab prosesnya akan ambil masa juga. Kita akan buat penolakan daripada situ. Jadi orang kata kita waktu hidup ni tolong ingat, sebab tu saya galakkan sangat hibahkan. Sekurang-kurangnya ahli keluarga ni dah ada bahagian dia. Okay? Sebab kalau ikut secara tegasnya undang-undang syariah tu, ikut tuntutan agama kita, memang kalau ada duit dalam wallet, ada kereta, semua pun kita perlu tegas bahagi ikut kadar. Tetapi kalau dah diuruskan awal, perkara ini tak akan jadi masalah.
Yelah, ini berlaku kan isteri yang tak bekerja, yang duduk rumah. So, adik-beradik pula memang bertegas, ini perlu difaraikan. Jadi, kesian pula, teraniaya pula isteri. Itu yang di bawah kategori isteri teraniaya tadilah. Okey, saya rasa kita dah cover semua. Oh, baguslah. Puan macam merobot. Tut, 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 tut. Dia punya bullet peluru dia dahsyat. So, saya rasa wasi dah cover, hibah orang dah faham, pentadbir orang dah faham. Bila klien jumpa pihak puan sendirilah, apa lagi antara perkara-perkara yang mungkin kita terlepas dan puan rasa benda ni sangat penting dan ini berlaku sebenarnya supaya ini kesedaran kita bersamalah, muhasabah diri supaya tak ada cerita yang sama berulang kepada kami-kami lagi. Puan. Satu perkara lagi selain daripada hutang. Saya banyak kali tadi saya sebut hutang sebab memang ikut praktis semua yang jumpa dekat saya dia tanya mana bahagian. Jarang orang tanya berkenaan dengan hutang tu. Sebab ini duit yang diusahakan si mati. Nilaian hutang adalah yang dibuat hutang oleh si mati. Jika dia tidak bayar hutang, kita tahu undang-undang Islam tu bagaimana. Okay? Seterusnya kepada ahli keluarga ni yang kalau orang datang jumpa saya, pertama saya akan nasihatkan banyakkan berbincang. Duduk 2, 3, 4 kali bincang apa nak buat. Seterusnya kenal pasti harta. Kadang-kadang kita dah masukkan satu permohonan, kita dah letak dah bank account dia, rumah, kereta. Tiba-tiba lepas 6 bulan baru kita dapat tahu ada lagi 2 harta. Rupa kita nak letak. Dah nak masukkan balik permohonan, nak pindah balik takbir kuasa tu. Okey. Dan satu lagi ada juga struktur keluarga ni kadang-kadang dia ada perkahwinan lain yang tidak diketahui. Okey, jadi sama ada isteri pertama suka atau tidak, okey, sama ada dia marah ke atau apa. Isteri yang kedua ni ada anak-anak, itu masih bahagian mereka. Kita kena ingat faraid adalah waris-waris si mati. Jadi banyak perkara yang perlu dititik beratkan. Dia peranan isteri pun penting jugalah untuk jujur dalam hal ni kan. Kita tahu adik-beradik takkanlah tahu secara detail harta kita. Isteri mungkin tahu suaminya ada ni, suaminya ada ni. Tapi declare kepada adik-beradik, kepada yang lain, ini je harta yang suami ada. So difaraidkan yang tu. Sedangkan yang tersembunyi ni isteri kata ini hak saya. Tapi betul. Dari sudut agama tak boleh pun sebenarnya. Dia tak boleh. Ingatlah apa saja yang kita buat ni dia mesti ada berpanjangan. Sebab itulah kita dok cerita pasal faraid ni, kita cerita pasal hibah ni, kita cerita pasal tanggungjawab, apa-apa pun topik kita berbalik kepada agama dan tuntutan agama. Jadi dalam keadaan tu jangan sembunyikan. Benda kalau macam kita sembunyikan takut dia jadi haram nanti. Jadi kita kena transparent lah dalam keadaan. Okey, baik. So, saya rasa ini antara segmen yang sangat baik sebenarnya. So, kepada para penonton yang mungkin baru saja bersama kami, alah terlepas dah Puan cerita tadi. Tu jangan risau. Anda boleh tengok balik daripada awal kerana banyak persoalan-persoalan yang related to kehidupan kita seharian yang berlaku dalam kehidupan kita seharian telah pun dijawab oleh Puan tadi. Dan ini bukan cerita drama tau Kadang-kadang kita tengok drama petang-petang, malam-malam kita tahulah bergaduh laki bini, bergaduh adik-beradik dengan isteri dan sebagainya. Tapi in real life, seriously, itu memang berlaku Yeah. Sebenarnya kita duk ingatkan drama. Kita tak sangka tau. Tapi banyak kes-kes yang begini. Mungkin sebab kita tak buat perkara-perkara begini. Jadi kita tak sangka lah dalam masyarakat kita ada benda macam ni. Oh tak, sebenarnya lagi teruk. Mak ayah belum meninggal lagi dihalaunya mak ayah. Ada macam-macam berlaku, kisahnya. Berlaku. Ya. Saya pun ada ambil tindakan dekat mahkamah. So realitinya begitu. Sebab tu penting daripada awal itu tengah hidup. Dalam berlaku kematian tu tak tahu bagaimana. Itu dia selalu kita ajar kan. Rancang kita. Okey. Amni Wan katanya Alhamdulillah lebih jelas tentang hibah. So terima kasih banyak Puan Amni dan juga semualah yang menonton kita pada ketika ini. Kalau ada mungkin saya rasa Puan aktif juga kot dekat media sosial kan, bagi ceramah, bagi semua. Kalau yang mungkin soalan-soalan yang nak diajukan kadang-kadang bersifat peribadi, nak tanya dekat Facebook segan, orang boleh tahu nama dan sebagainya. So kalau mungkin nak dapatkan khidmat konsultasi ataupun nak tanya secara privacy tentang hal ini, dekat mana aktif Puan? Saya aktif di Facebook. Nur Zabita. Nur Zabita. Facebook saya. TikTok ada TikTok? TikTok saya tak ada TikTok. So Instagram saya pun tak berapa nak aktif sangat. Facebook aktif Facebook aktif. Boleh tanya soalan kat saya lah. So, bila saya adalah yang bertanya memang. Banyak. Ini bukan pasal pewarisan harta macam-macam. Saya insyaAllah kalau sempat saya jawab semua. Okay. FB Live ada ke? Ada kekerapan yang buat ke ataupun? Tak, FB Live tak sempat sebab banyak sangat jadual kerja. Kena bagi ruang untuk dia jawab soalan kepada klien lah.
Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih Puan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Lepas ni ke mana? Ada program lain tak? Tak ada hari ni. Cukup saya baru balik daripada Langkawi. Langkawi, sebenarnya, okey. ya saya. Alright. Okay. So itulah dia. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Zabita atas perkongsian mengenai pengurusan harta pusaka dan permasalahan yang timbul terhadap proses tuntutan harta pusaka jika pemilik gagal mengambil langkah proaktif. Jadi perkara-perkara sebegini penting untuk kita tahu. Sebenarnya ada beberapa isu yang saya rasakan amat penting untuk kita ambil tindakan pantas seperti membuat melantik pentadbir harta macam yang Puan Zabita cerita tadi, membuat hibah dan juga wasiat bagi memastikan waris menerima hak mereka dan tidak perlulah berdepan masalah seperti pembekuan harta, putus saudara. Inilah kita tak nak isteri dengan adik-beradik bagus dah bila dah berkahwin, ada pertalian antara keluarga. Tapi bila dah meninggal dunia, bergaduh, putus keluarga, putus hubungan saudara, na'udzubillah kita tak naklah benda tu berlaku. Dan kalau boleh kita gunalah sistem faraid yang betul dan kita jumpalah orang yang tepat supaya pengurusan harta pusaka kita dapat kita laksanakan dengan baik. Jadi Puan Zabita tadi untuk mengakhiri segmen borak-borak je pagi ni, mungkin sebagai penutup ada nasihat ataupun ada sesuatu yang kita boleh ringkaskan dan juga imbas balik bila sebut tentang pengurusan harta pusaka ni, penting untuk kita tahu tentang hal ini secara penutup Puan. Okey. Harta pusaka jangan tunggu sehingga meninggal dunia. Macam tadi ada disebutkan sampai putus saudara, putus keluarga Rancang sewaktu kehidupan. Seterusnya ahli keluarga pula tahu hak anda, okey, laksanakan hak anda. Sangat penting untuk kita tahu hak kita dan sangat penting untuk kita uruskan harta kita. Okey, baik. Sangat penting untuk kita uruskan harta kita. Terima kasih banyak Puan. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya suara dah di hujung-hujung dah ni. Aduh, saya rasa lepas ni dah tak boleh terima job bercakap dah. Semalam ada banyak program. So biasalah kan dulu PKP kita banyak buat program webinar. Webinar ni dia tak bercakap banyak sangat. So bila kita jumpa secara fizikal tu dia excited jumpa mikrofon tu, dia over sikit dia punya suara. Ini bukan sakit tekak sebab karaoke tau. Okey. Okey, so terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua yang menonton kita di Facebook Live. Saya ulang balik kalau mungkin ada yang baru menonton kami, ini yang bagusnya kita buat secara digital ni, secara online. Yang baru nak bersama, you boleh tengok balik dari awal. Kalau kita buat secara fizikal sebelum ni, kalau terlepaslah. Tapi sekarang ni you boleh tengok balik dan boleh share, boleh download, boleh bagi dekat adik-beradik dan sebagainya untuk kita jadikan rujukan. Kalau kita ada permasalahan tentang ini, maka ada jawapan dan juga persoalan suluhan yang boleh kita buat secara bersama. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak PNB melalui ASNB. Ini dua segmen yang saya kendalikan dan insyaAllah hari ini hari terakhir untuk Fiesta Labo PNB at home. Dan pada petang nanti akan ada moderator dan juga dua tetamu yang akan berkongsi untuk topik-topik yang lain pula. Dan kita akan serahkan kepada rakan-rakan kita. Siapa pula ni? Trio? Duo. Sekejap duo, sekejap trio. Mereka bincang sama sendirilah. Okey, so kepada yang bertanya bila lagi hadiah nak bagi. Tanya pasal hadiah ni banyaklah sebab ASNB ni mereka murah hati. Mereka alhamdulillah lah ada saja program, ada saja hadiah yang mereka bagi. Ini yang seronoknya. Ilmu dapat, hadiah dapat. So manfaatkanlah hadiah. Jadi dia orang tak bagi hadiah mudah-mudah, ada soalan, ada benda yang you all kena participate. Okay, so duo jejaka idaman ASNB akan bersama anda untuk berbicara tentang itu. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Sekian, kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.